Mendaki gunung adalah antara sukan lasak popular di kalangan belia dan peminat aktiviti ekstrim. Di Malaysia, aktiviti ini mula mendapat tempat di kalangan masyarakat yang mula terdedah dengan persekitaran sukan yang mencabar kekuatan mental dan fizikal. Risiko aktiviti mendaki gunung ganang ini bergantung kepada ciri muka bumi yang didaki, sama ada permukaan batu, salji maupun ais. Setiap ciri muka bumi ini ada bahaya yang tersendiri dan menjadi tugas pendaki untuk mahir dalam pengetahuan dan kepakaran teknikal selain persediaan fizikal agar keselamatan nyawa terjamin. Aktiviti ini sememangnya tidak boleh dipandang enteng kerana kejayaan dan pengalaman bagi setiap pendakian memberi 1001 kepuasan kepada pendaki yang cintakan cabaran sukan ekstrim ini. Percubaan demi percubaan telah dilakukan oleh Azim bagi menjayakan setiap pendakian yang diimpikan. Menjadi impian setiap pendaki untuk menawan gunung ganang yang ada bagi meningkatkan keyakinan diri bahawasanya kejayaan itu boleh dicapai asalkan ada usaha yang berterusan. Sebelum keluar untuk menawan puncak Gunung Everest, segala persediaan harus dilakukan oleh Azim. Selain fizikal, beliau juga harus mempersiapkan mental yang lebih kuat. Nama diberi Azim Afif bin Ishaq, berumur 32 tahun, daripada Kulim, Kedah. Pekerjaan hakiki sebagai adventure consultant di Peak Journey Adventure, yang bawa orang lah ke Gunung Everest dan seluruh dunia 7 benua yang lain. So, saya graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, dalam bidang Sains Komputer, Computer Network Security. So, di situlah saya diasuh sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah, meneruskan di Kolej Islam Antarabangsa dan seterusnya UTM Skudai. Kalau ikutkan Everest ni tak pernah ada lah dalam fikiran ataupun cita-cita daripada kecil, yang mana daripada kecil berimpiannya nak main hoki untuk Malaysia. Jadi saya berkesempatan main hoki untuk negeri Kedah selama 5 tahun. Gunung Everest yang berketinggian 8,848 meter menjadi bucket list kepada pendaki Gunung Tegar. Menawan gunung tertinggi di dunia ini pastinya menjadi impian dan cita-cita di kalangan pendaki gunung. Sesungguhnya tidak mudah, tetapi seperti kata pepatah, impian biar setinggi gunung. Okey, bila kita nak mendaki ke Gunung Everest, bila saya mula diploma di Kolej Islam Antarabangsa, nak habaq pergi Gunung Everest ni, orang cakap, Azim, hang tak payah nak mimpi lah di siang hari. Kan, hang bukannya naik gunung sebelum ni. Jadi saya rasa sedikit tercabar yang saya rasa, awak pula tak boleh. Kan? There is no mountain too high to climb. Jadi di situlah saya rasa, okey tak apa, aku target dulu Everest Base Camp. Jadi daripada tahun pertama masuk ke Kolej Islam, setiap bulan mendaki, training. Lepas tu dapat pula panggilan sambung degree di UTM Skudai. So di UTM Skudai inilah saya propose kepada UTM. Saya sebagai pengerusi Kolej Tun Ghaffar Baba. Jadi saya propose untuk naik ke Everest Base Camp. Pada waktu tu adalah TNC HEP adalah Profesor Datuk Dr. Tajuddin Ninggal. Bagi peminat aktiviti mendaki, kejayaan di setiap pendakian bakal menambah pengalaman, pengetahuan dan kebolehan diri dengan mendalami selok-belok pendakian di samping merasa aura gunung yang berjaya ditawan.
bila kita saya masuk ke UTM, kita nak buat nak cari tim siapa yang nak pergi ke Gunung Everest. Dan bila sebut Gunung Everest, kebanyakan kata best, seronok, sejuk, salji. Tapi pada waktu tu ramai lagi yang tak sedang habaq yang nak naik Gunung Everest ni bukannya murah. Kurang-kurang busuk-busuk RM200,000 satu orang. Okey, projek ni di bawah College Tun Ghaffar Baba. Pengetua pada waktu tu adalah Dr. Murtada Muhammad. Inilah tulang belakang utama projek Everest ni. Orang kuat. Jadi bila menyokong Dr. Murtada mengatakan kita di UTM bukan sekadar untuk belajar, dapat pointer, keluar grad. Bukan itu yang nak diterapkan di universiti. Itu bagi pandangan bila kita berbincang dengan dia. Jadi Dr. Murtada mengatakan selari dengan tagline UTM inovatif dan juga entrepreneurship. So di sinilah kita kena maksudnya dikatakan macam mana nak menjana duit sebanyak 2 juta untuk naik ke Everest, lebih kurang 2 juta untuk keseluruhan tim. Di sinilah kita belajar tentang paperwork, sponsorship, buat gerai, jual sana, jual sini. Dia berlaku dengan panjang selama hampir 4 tahun. Dan di sinilah satu demi satu mentor yang memang saya banyak mempelajari daripada mereka adalah Dr. Murtada, Dr. Firdausi, Datuk Profesor Datuk Alias, Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor, Pro Chancellor UTM. So inilah yang membuatkan saya belajar tentang mencari duit. Bukan senang nak dapat RM10 pun daripada mana-mana siapa poket orang pun. RM10 dia kata, kenapa aku nak kena bagi RM10 kepada korang? Menawan gunung yang tertinggi di dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Persediaan yang dibuat bakal mengambil masa bertahun-tahun bagi memastikan diri benar-benar bersedia mengharungi cabaran pendakian yang mendebarkan. Hati kental, jiwa berani perlu ditanam dalam diri bagi memastikan pendaki berhati wajah bersemangat tinggi. Kejayaan yang diraih bukanlah untuk membangga diri tetapi menjadi sesuatu tanggungjawab besar untuk mengharumkan nama negara di persada dunia. Saya alias Muhammad Noor. Sebenarnya saya asal daripada pelajar UTM juga. Semasa tu ITK 1977. Jadi untuk Azim ni, masa saya dah turun daripada timbalan Naib Chancellor pelajar, masa tu saya menjadi dekan Research Alliance, satu unit penyelidikan, kumpulan penyelidikan, dekan penyelidikan lah. Jadi Azim datang jumpa saya dan menanyakan saya berkenaan aktivitinya, beliau untuk pergi ke Gunung Everest. Masa dia sebut nak pergi Gunung Everest, saya rasa macam bangga juga. Jadi itu adalah satu kebanggaan lah untuk negara kita kalau kita dapat hantar pelajar kita. Pertama juga bila pelajar saya sendiri nak pergi, saya memang agak bagus lah kan, bukan senang. Jadi Azim telah menceritakan masalah dia dan bagaimana dia nak merancang untuk Everest, dan saya bagi satu komitmen, satu kosongan kepada dia. Okay, we go ahead, dan he can use my name kan. Bagi saya everything is risiko, everything is risiko, but if we follow kalau kita ikut peraturan, kita ikut latihan, kita ikut semua yang perlu dibuat, insya-Allah boleh. Jadi it's nothing impossible lah kan. Jadi saya percaya kepada itulah. Itu yang saya kata komitmen kepada Azim, dan saya kata go ahead, dan saya give support, dan Azim terus meneruskan usahanya.
Siapa sangka Malaysia terus mengorak langkah meniti kejayaan demi kejayaan, bermula dari impian kecil, bertukar menjadi cita-cita yang mengukir indah nama bangsa dan negara. Kejayaan ini pastinya menjadi kenangan berharga yang terpahat di hati rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya nampak Azim sebagai seorang pelajar yang very committed. Dia hanya pelajar bahagian computer science. Tetapi semangat dia dalam aktiviti LASA tu lain. Dia kumpulkan pelajar-pelajar lain, kawan-kawannya, sehingga ada beberapa kumpulan mereka, dan saya terus beri support, dan beliau juga mengadakan beberapa latihan dan saya ikuti. Latihan itu samalah seperti saya latihan di Palapis lah. Tapi masa tu umur saya dah 50-an, jadi tak boleh nak ikut sangat macam dia orang lah, tapi boleh lagi lah. Jadi tujuan saya ikut latihan mereka sebab saya nak pastikan mereka ni fit, sesuai. Jadi alhamdulillah, masa kita pergi ke Gunung Everest base camp dulu, hanya seorang sajalah yang tak lepas, dua orang, lepas tu yang lain semua sampailah ke base camp pengalaman, dan Azim terus membuat aktiviti yang lain dan seterusnya dapatlah untuk sampai ke puncak. Yang menjadi salah satu bagi saya kesukarannya adalah saya kehilangan seorang mak yang adalah ayah dan juga mak kepada saya. Saya adalah seorang anak yatim semenjak umur 7 tahun. Yang mana ayah saya meninggal di Mekah semasa menunaikan haji. Jadi itulah mak yang jadi ayah dan mak kepada saya, dan meninggal waktu saya tengah berusaha untuk menjayakan Everest dan juga belajar di UTM. So kalau ikut-ikutnya saya dah berhenti pun daripada UTM semasa mak saya meninggal. Saya balik di rumah ni lah. Saya balik, saya katakan kepada UTM, minta maaf, saya tak dapat lagi sambung pengajian di UTM. Saya tak dapat fokus. Di sinilah kakak saya ni umurnya jauh. Kakak saya lahir pada tahun 1971. Saya 1988. Jadi kakak ni lah yang menggantikan pula tempat mak saya. Jadi di sinilah berlaku negotiation. Azim, sambunglah belajar, pandanglah ke depan. Kita nak hidup masih lagi jauh, dan juga insya-Allah dengan dengan degree yang ada ni akan mencerahkan masa depan. Assalamualaikum, saya Azlina binti Ishaq, kakak pada Azim Afif, iaitu adik bongsu saya. Dalam keluarga ni kami ada 4 beradik, iaitu saya yang sulung, kemudian yang adik nombor 2 tu beza kami 11 tahun, dan pastinya nombor 3 dan nombor 4 dengan Azim memang jauh lah. Jadinya kasih sayang pada adik-adik tu memang kuatlah, sangat tinggi, sebab saya susah nak dapat adik. Cabaran dia daripada kecil, tapi dia membesar tu dalam keadaan banyak dengan mak, sebab saya pun di ITM masa tu, jadi dia banyak dengan mak dengan adik yang nombor 3 tu lah. Jadi sakit pening mak tu, dia lah banyak bantu dengan abang dia yang nombor 3 tu. Jadi dia boleh survive diri dia. Nak kata anak cikgu ni bukannya senang, kan? Jadi meningkat umur tu dalam keadaan yang orang kata mencabar jugalah. Jadi kalau mak sakit demam, dialah yang berani pergi sampai ke farmasi kan nak beli ubat ke, ataupun apa-apalah yang mak hadapi masa saat yang walaupun dia kecil, tapi dia boleh membantu. Perjalanan dia tu, kita pun seronok. Adik kita nak bawa nama negeri Kedah, nak bawa nama Malaysia. Tapi satu cabaran lah untuk nak dapat kejayaan tu bukannya mudah. Pada masa yang sama, hati ni risaulah juga, kan? Adik siapa yang tak sayang, tapi pergi ke tempat yang sangat mencabar tu. Jadi dengan cabaran-cabaran yang 2-3 kali nak sampai dia ke puncak tu, memang mendebarkan lah, sangat-sangat mendebarkan. Lepas tu dalam percubaan dia yang beberapa kali jatuh bangun, akhirnya alhamdulillah lah dia berjaya sampai ke puncak. Bila dia sampai ke puncak tu,
fikir juga, betul ke adik aku ni? Kan? Satu benda yang saya rasa bukan senang tu. Kita walaupun dalam tak faham-faham sangat cerita-cerita bab Everest ni, tapi kita tahu juga sikit-sikit nak sampai tu sangat sakit. Kesakitan dia tu dia yang lebih tahu, dengan Anis yang lebih tahu. Kami yang keluarga ni nanti saja. Jadi bila dia sampai tu, keluarga yang hak mula-mula pun macam yakin tak yakin, betul ke dia ni, kan? Cuba juga dia buat, tapi alhamdulillah lah mak-mak saudara yang tinggal, pak saudara yang tinggal, walaupun ni depa pun bagi support juga. Semuanya rasa terkejut, teruja dan happy lah, macam tu lah. Sebut saja pasal Everest, dia adalah paling tinggi di dunia. Tapi untuk mencapai satu gunung yang paling tinggi di dunia ni, dia tak hadir secara terus. Mula-mula pada tahun 2006-2007 bila saya di Kolej Islam di diploma, saya cuba dulu Gunung Kinabalu. Jadi pada waktu ni saya naik ke Gunung Kinabalu tu. Saya naik dengan dikatakan tak ada simptom-simptom AMS ataupun sakit orang gunung. Jadi saya rasa macam, ini kena ni dengan jiwa aku ni. Jadi saya rasa seronok naik ke Gunung Kinabalu. Itulah gunung, kiranya gunung pertama saya lah, 4,092 meter, 0.5. Jadi bila lahirnya nak mendaki untuk nak bawa bendera Malaysia, dia mestilah di dalam satu prestis yang tinggi. Dan itulah puncak tu timbulnya. Ini aku mesti nak pergi ke puncak Gunung Everest. Penglibatan rakyat Malaysia dalam sukan ekstrim ini bakal menambat hati lebih ramai lagi belia untuk menceburi sukan yang penuh cabaran ini. Keseronokan dan kepuasan dalam sukan ini sememangnya membina kekuatan fizikal, menguji kesabaran diri, memupuk semangat berpasukan dan membina keyakinan diri. So bila kita pergi itulah, itu yang kita kata langit cerah belum tentu dia sepanjang hari. So kami dilanda dengan avalanche pada tahun 2014, mengorbankan 16 orang Sherpa pada tahun tu, dan Everest tiba-tiba tutup. Dikatakan black year untuk Nepal, tetapi kami dah nampak dunia yang gelap lah untuk kami. Kami akur, patah balik, nyawa tetap nombor 1. 2015 percubaan kali kedua. Tahun itu juga saya kahwin. Sebulan sebelum ke Everest pada 2015 saya berkahwin dengan Anis Zulaika, yang mana adalah team manager juga kepada Everest. Bila melanda saja avalanche pada gempa bumi dulu 2015, gempa bumi 7.9 magnitude, dan berlaku satu avalanche yang sangat-sangat dahsyat. Orang pertama yang saya nampak di sebelah saya adalah isteri saya. Mula saya kenal dia ni memang jenis macam cepat mesra dengan orang. Peramah lah. Macam saya macam introvert sikit, macam malu-malu macam tu kan. Tapi macam Azim ni sebab dia peramah, so macam tu yang mudah mesra lah dengan dia, mudah berkawan dengan dia. Dan dia pun bila sama-sama kita orang buat program, tengok dia ni jenis macam dia sangat berkarisma lah, dan dia pandai bawa diri macam tu. Setiap episod kejayaan pastinya ada kisah duka yang tidak dapat dilupakan. Cabaran pahit getir yang terpaksa dilalui oleh setiap pendaki menjadikan mereka lebih bersemangat tinggi untuk terus mengorak langkah kejayaan. Masa tu kita tengah tunggu untuk makan tengah hari, pukul 11 nak dekat pukul 12, tiba-tiba bila kita tengah duduk-duduk dekat kemah makan, dining tent, tiba-tiba kita rasa macam bergoyang. Bila siapa kata it's avalanche, dia kata avalanche, save your life. Lepas tu macam kita macam nak save your life kat mana, kita nak lari. Lepas tu macam kata
Lepas tu macam saya macam pandang Aziz, dia pandang saya pandang dia, macam kita nak lari macam tapi tak terkeluar suara, tapi dalam hati kata nak lari kat mana ni kan. Macam masa tu memang dah ingat macam mati. Avalanche ni kalau kita nak bayangkan adalah orang kata runtuhan salji. Tapi kalau dia runtuhan salji, heaven lah. Saya sukalah sikit kalau runtuhan salji. Tapi avalanche yang berlaku di Nepal, di Everest Base Camp adalah dia berada di tengah-tengah. Kita punya base camp tu berada di tengah-tengah dan lembah. Semua gunung mengelilingi base camp. Antaranya ada Lhotse, ada juga Pumori, ada juga Everest, ada juga Lintren. Jadi semuanya berada di tepi-tepi kita. Bila avalanche tu berlaku, seolah-olah macam steamroll lah. Kita tunggu 2 minggu dan bila kita dapat saja peluang untuk kita balik dengan helikopter. Balik dengan helikopter, perasaan tu memang tak tahulah nak digambarkan kan. Yang hak pertama tu hancur. Yang kedua ni hancur berderai. Kan, habis. Kita rasa macam habis lah. Kita memang sampai takat ni saja. Tapi kita bersyukurlah nyawa masih ada. Berada di puncak bukan untuk merasa hebatnya diri, tetapi untuk mengagungkan kebesaran ilahi. 23 Mei, 11.22 pagi, Alhamdulillah, saya sampai ke puncak Gunung Everest. Perasaan yang pertama yang saya rasa bukanlah kegembiraan pada waktu itu. Rakan-rakan mati, Sherpa pun mati. Terlalu berliku untuk saya nak ke Gunung Everest. Benda yang pertama saya teringat adalah mak saya. Itu saya masih ingat lagi. Mak saya kata, hang buat sampai habis. Hampir selamat, balik selamat. Itulah yang paling penting. Itu mak saya kata. Jadi benda tu saya pegang. Itulah yang saya pegang. Saya nak buat bagi habis. Bila saya sampai ke puncak Gunung Everest, pertama sekali saya ingat mak saya kata mak mungkin tak ada untuk tengok kejayaan saya. Tapi yang boleh saya sampaikan kepada mak dan ayah saya hanya Fatihah dari situ. Semoga usaha Azim ini dapat menjadi contoh kepada kita semua, terutama anak muda di Malaysia, agar dapat menguji dan menguatkan mental dan fizikal dalam menempuh cabaran kehidupan lanskap dunia global yang kompleks ini.